Semalam dah diterangkan. Ghayah wa illam yahujja an nafsihi, isyarah kepada mengangkat iskal mungkin, kerana asalnya seseorang itu tidak boleh mengihramkan bagi pihak orang lain kalau dia belum buat haji, ataupun mengihramkan umrah bagi pihak orang lain kalau dia belum buat umrah. Namun dalam surah ini boleh. Ghayah itu isyarat untuk mengangkat persoalan tadi. Wal mumayyizu sabi ni ada dua. Satu mumayyiz, ghairu mumayyiz. Sabi ghairu mumayyiz tak ada khilaf, dia tak boleh ihram sendiri. Sabi yang dah mumayyiz, adakah dia boleh ihram sendiri? Adakah dia boleh ihram sendiri? Allahu Akbar. Jawapannya boleh, tapi dengan izin. Dengan izin walinya. Maka dalam haji, semalam saya sebut, dalam nusuk, kita sebut perkataan nusuk supaya dia merangkumi haji dan umrah. Dalam nusuk ada yang dipanggil syurutu as-sihah, syarat sah Islam. Semalam yang sebut. Kemudian dia ada satu lagi dipanggil syurutu sihhatil mubasyarah, syarat sah buat sendiri. Faham? Yang pertama tadi syarat sah secara mutlak. Yang kedua syarat sah buat sendiri. Jadi syarat sah buat sendiri ni adalah mumayyiz. Kalau dia dah mumayyiz, dia boleh buat sendiri. Cuma kalau dia belum baligh, perlu izin wali. Kalau dah baligh, tak perlu izin wali dalam niat. Faham pecahan dia? Boleh dah buat sendiri kalau sahabi itu sudah mumayyiz. Cuma dipecah dua pula. Kalau belum baligh, perlu niat. Mumayyiz yang belum baligh perlu izin dalam niat. Dan mumayyiz yang dah baligh tak perlu niat. Tak perlu apa? Tak perlu izin. Faham? Dia punya sebab dia, bila budak belum baligh, dia dipanggil mahjur alaih. Faham mahjur alaih? Mahjur alaih ni orang yang dikawal pengurusan harta dia. Orang yang dikawal pengurusan, dia tak boleh tasarruf sendiri. Dia dikawal oleh wali dia. Kamu belajar dalam bab apa? Dalam bab hajar. Dan satu kaedah umum dalam bab hajar ni, sebarang sebarang tasarruf daripada mahjur alaih yang melibatkan harta, dia perlu izin wali dia. Faham? Sebarang tasarruf daripada mahjur alaih yang melibatkan harta. Kalau semayang tak perlu izin, tak melibatkan harta. Puasa tak perlu izin, tak melibatkan harta. Tapi haji perlu izin sebab dia melibatkan harta. Kahwin perlu izin. Safih ni mahjur alaih, tapi dia tak boleh kahwin tanpa izin. Faham? Itu sebab dia tanpa izin tak sah, kena ada izin. Kemudian lagi wa'al awal, atas qaul yang pertama. Qaul yang mana ni? Duduk. Atas wajah yang pertama, iaitu wajah yang mensyaratkan izin wali dalam niat as-sabi al-mumayyiz. Okey. Sekarang ni dia pecah lagi. Atas qaul yang mengatakan sabi yang mumayyiz perlu izin wali, adakah boleh wali itu ihramkan bagi pihak dia? Faham?
Boleh tak wali ihramkan bagi pihak dia? Kenapa berlaku khilaf dalam masalah ni? Sebab sabi mumayyiz tu boleh ihram sendiri. Dia dah boleh ihram sendiri, cuma perlu izin dia daripada wali dia. Sekarang ni dalam keadaan dia boleh ihram sendiri, wali dia ihramkan untuk dia. Kalau dia memang tak boleh ihram sendiri, wali dia ihramkan untuk dia, tak ada iskal. Memang begitulah sepatutnya berlaku. Dalam keadaan dia boleh ihram sendiri, wali dia ihramkan untuk dia. Boleh tak? Muqabil asah kata tak boleh. Sebab ihram ni maksudnya niat. Niat ni hanya boleh dilakukan bagi pihak orang yang tak boleh nak niat sendiri. Sebab dia tak mumayyiz. Orang yang boleh niat sendiri, dia buatlah sendiri. Faham? Namun pendapat yang asahnya boleh. Walaupun sabi mumayyiz tu boleh ihram sendiri, wali boleh ihramkan juga untuk dia. Faham? Wali boleh ihramkan untuk dia. Sebelum kita pergi ke depan, dia ada satu kaedah bahawasanya al-aslu fil ibadati annaha la taqbalu niyabah. Asal dalam ibadat ni dia tidak menerima ganti. Dalam bab ibadat, contohnya puasa, tak boleh orang lain puasakan bagi pihak kita. Semayang, tak boleh orang lain semayang. Itu asal. Kecuali yang datangnya dalil mengharuskannya. Faham? Kecuali ada dalil yang menunjukkan ibadah itu boleh orang lain buatkan bagi pihak, maka barulah boleh. Kalau tak ada dalil, kita kembali kepada asal. Dan asal dalam satu ibadah tidak menerima ganti. Faham? Jadi haji ni asalnya, haji adalah ibadah. Asalnya tidak boleh menerima ganti. Tetapi oleh kerana ada dalil dalam surah-surah tertentu yang boleh menerima dalil, sebab itu kita kata boleh menerima ganti. Boleh menerima ganti. Kalau dalil ini tak ada, maka tak boleh. Tak boleh menerima ganti. Apa dalil dia? Itu kat depan. Faham? Lil wali an yuhrima anhu fil asah. Ada satu masalah dalam bab zakat fitrah. Al-Minhaj ada masalah. Sabi yang kaya, maksudnya sabi itu dia ada harta. Zakat fitrah dikeluarkan daripada duit dia sendiri. Siapa yang keluarkan? Wali dia lah. Wali dia ambil duit anak dia yang belum baligh dan bayarkan. Sebab tanggungjawab untuk bayarkan dia punya tanggungjawab. Tapi duit tu tak guna duit ayah, duit budak. Ayah hanya wajib bayarkan zakat fitrah anak dia yang tidak kaya. Faham? Anak dia yang kecil yang ada harta, ayah tak wajib bayarkan zakat fitrah daripada duit ayah, duit budak tu. Faham? Itu perkara pertama. Yang kedua, orang yang kita tak wajib bayarkan zakat fitrah dia, dipanggil ajnabi. Maka kalau kita nak bayarkan zakat fitrah dia, kita perlu dapat izin daripada dia. Faham? Seseorang yang kita tak wajib bayarkan zakat fitrah dia, orang luar, ajnabi, maka apa? Kalau kita nak bayarkan zakat fitrah untuk dia, perlu izin dia. Maka setelah kamu dengar dua mukaddimah ni, masalah yang ketiga, adakah boleh ayah membayarkan zakat fitrah bagi anak dia yang kaya tadi dengan duit ayah sendiri? Faham? Duit ayah. Kalau duit budak tu memang itu tanggungjawab ayah. Sekarang ni duit ayah sendiri, maka jawapannya boleh. Tetapi ayah tak boleh bayarkan zakat fitrah untuk anak dia yang besar melainkan dengan izin. Sebab anak dia yang besar sudah tidak wajib ditanggung nafkah. Bila sudah tidak wajib tanggung nafkah, maka maknanya budak itu, anak dia, dikira ajnabi. Dari segi apa? Dari segi budak itu kena bayar zakat fitrah sendiri. Maka kalau ayah nak bayarkan zakat fitrah bagi budak itu, perlu izin.
Tapi kenapa pula anak yang kecil yang ayah tak wajib guna duit ayah, boleh dia keluarkan tanpa izin? Sebab bila budak tu dia sabi, semua tasarruf dia ayah dia buat. Faham? Kalau nak minta izin pun, izin daripada sabi tak sah. Faham? Izin daripada sabi ni mana tak sah. Kalau contohnya satu orang dia nak bayarkan zakat fitrah bagi satu orang budak yang ada ayah, dia kena minta izin daripada siapa? Daripada budak tu. Izin daripada sabi tak sah. Dia minta izin daripada ayah tu. Faham? Maka kalau ayah yang tuan bagi izin tu yang bayarkan, dia tak perlu minta izin siapa-siapa lah. Faham? Sebab dia yang bagi izin. Okey? Faham? Seterusnya. Kenapa dia sebut begini? Sebab dalam hadis ini soalan yang ditanya tentang sabi. Dia pegang anak dia yang lelaki. Walaupun dalam matan fiqh sebut sabi, nanti jangan pula faham, oh sabi maksudnya budak lelaki je lah, budak perempuan tak boleh. Tidak. Sabi yang dimasukkan sini jins, maksudnya budak yang belum balik. Dia lelaki ke dia perempuan tak ada beza. Faham? Cuma disebutkan dengan lafaz sabi taghliban lidzakar, taghlib. Berbeza kalau sebut perkataan sabi dalam bab najis mukhaffafah. Bila dia sebut sabi memang maksudnya budak lelaki, untuk membezakan berbanding budak perempuan. Faham? Tapi bila disebut di sini sabi, maksudnya jenis manusia yang belum balik. Tidak membezakan sama ada jantinanya lelaki ataupun jantina perempuan. Hukum dia sama saja. Faham? Wal muradu bihi al-jinsus sadiq. Jins saja. Jins merujuk kepada lawan kepada yang belum balik. Faham? Sabi di sini maksudnya yang belum balik, tanpa membezakan jantina. Baca dalil dia. Nampak? Dalam hadis ini pun sababul wurud dia sabi juga, anak lelaki. Kemudian inilah. Hal li hadha hajjun? Qala na'am. Dalam usulul fiqh hal li hadha hajjun? Qala na'am. Kemudian walaki ajrun. Wajah istidlal dia jelas dah. Semalam pun kita dah sebut, jawapan akan ditafsirkan mengikut soalan. Dalam usul fiqh apa kaedah tu? Adamul istifsal apa yunazzalu manzilatal umum. Faham? Kita belajar dalam usul fiqh, kalau jawapan daripada Rasulullah ni hanya na'am je. Perkataan na'am ni adalah satu perkataan yang tidak boleh difahami, melainkan kena tahu dia punya apa? Soalan. Kalau perkataan ya datang secara tersendiri, kita tak boleh nak faham apa maksud ya. Ya, benda apa yang dia kan tu. Kita hanya akan boleh faham dengan kita tahu apa? Soalan.
Maka tafsiran ya itu akan ditafsirkan mengikut soalan. Faham? Dia tanya tentang apa? Maka itulah maksud dia. Dipanggil apa? Dipanggil jawabun mustaqil dengan jawab ghairu mustaqil. Tapi ada jawapan yang kalau kita tak tahu soalan pun, jawapan tu sendiri ayat dia adalah jumlah mufidah. Dulu. Maka untuk tafsirkan jawapan itu kita tak perlukan soalan. Contoh yang masyhur yang diberikan perkataan Rasulullah, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sebenarnya hadis ini hadis yang pertama dalam Bulughul Maram. Imam Ibn Hajar tak bawa pun soalan, terus bawa jawapan. Kita belajar dalam kitab mustalah hadis, apakah hukum merengkaskan hadis, potong, buat potongan pada hadis, ikhtisar. Boleh, muktamadnya boleh, tapi dengan syarat antaranya potongan hadis itu tidak rosak makna, sekiranya kita tidak bawa yang sebelumnya. Tapi kalaulah memahami hadis itu perlu kepada potongan sebelumnya, ya maka tak boleh potong, kena bawa semua sekali. Maka perkataan huwa merujuk kepada laut, air laut. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Di perkataan ni, walaupun tanpa mengetahui soalan, dia adalah jumlah mufidah. Faham? Ini dalam usul fiqh dipanggil jawabun mustaqil. Faham? Jawapan yang ayat tu tersendiri, yang dia boleh dipahami tanpa mengetahui soalan. Tapi na'am, apa na'am? Ya, mana faham? Ya. Tengok soalan. Oh, dia tanya tentang ali hadha hajjun kan? Hal li hadha, boleh tak untuk anak ni haji? Ya, ada haji. Walaki ajrun, kamu akan dapat pahala. Kemudian hadis ini sebut tentang bayi lelaki, tak ada dalil pun bayi perempuan. Tu kena faham juga usul fiqh. Dia asal hukum adalah meratai semua jantina. Walaupun dalam masalah itu sebut tentang lelaki, contohnya aqimus solah, lelaki. Sirah tu sirah zakar, lelaki. Tetapi hukum aqimus solah juga akan merangkumi perempuan. Sebab asal hukum tidak membezakan antara jantina. Faham? Kecuali kalau datangnya dalil dan qarinah yang membezakan, maka barulah apa? Barulah kita akan bezakan. Kalau ada wajah yang membezakan, baru kita bezakan. Okey, baca. Maka bila ditanya apakah dalil bahawasanya boleh buatkan haji bagi orang gila, tak ada dalil. Ayat tu tak tepat. Tidak ada nas, tetapi ada dalil. Faham? Perkataan nas lebih khusus daripada perkataan dalil. Faham? Dalil banyak, dia bukan hanya nas je. Ijma' pun dalil juga, qiyas pun dalil. Maka dalil ada, tapi jalan qiyas. Maka kita boleh ringkaskan, dalil boleh buat haji bagi pihak suami adalah nas, dan dalil bagi boleh buat haji bagi pihak majnun qiyas. Faham? Jadi sabi dengan majnun ni sama je, dua-dua tidak mumayyiz. Faham? Tak ada akal. Maka oleh kerana mereka ada illah yang sama, illah itulah yang belajar tahun lepas kan, yang menjawab Ilah 5. Jadi antara sabi dengan majnun, illah dia sama, tidak ada tamyiz. So bila ilah dia sama, maka kita ambil hukum yang datang dalam nas tentang sabi, kita berikan juga kepada majnun. Kemudian tadi disebutkan wali boleh ihram bagi pihak ghairi mumayyiz. Dalam kitab yang lain disebutkan wali ni dalam fiqh ada beberapa jenis wali. Dia kena faham wali yang dimaksudkan di sini apa. Faham? Contoh kan, dalam bab nikah, wali
wali qarib, wali ba'id. Dia ada dia punya definisi dia. Dalam bab ganti puasa bagi orang yang dah mati, wali juga digunakan perkataan wali. Jadi wali dalam bab ini yang mana satu? Faham? Kalau kita ambil wali dengan tafsiran wali bab nikah, dia sampai sepupu pun boleh jadi wali. Bab nikah kan, sepupu, pakcik. Bukan yang dimaksudkan wali nikah. Wali yang dimaksudkan di sini adalah wali yumal. Faham? Wali yumal, pentadbir harta. Bila satu orang budak yang belum baligh, siapa wali harta dia? Wali harta dia dua je, abun dan jaddun sahaja. Faham? Yang mentadbir harta dia. Jadi yang dimaksudkan dengan wali di sini adalah abun dan jad sahaja. Dengan perkataan yang lebih ringkas, wali yumal. Walaupun dalam matan dia tak sebut secara khusus, dia sebut wali je, tapi itulah maksudnya. Faham? Al-wali maksudnya wali yumal. Tadi saya dah sebutkan kenapa dalam bab ini perlu izin wali. Sebab sahabi ni mahjur alaih, tasarruf dia perlu izin daripada wali. Wali mana? Mestilah wali yang takbir harta dia. Faham? Wali yang takbir harta dia. Okey, baca. Wal wali. Faham. Lagi? Muktamadnya, kalaulah datuk nak hajikan cucu dia, maka perlu izin ayah cucu dia. Faham? Ayah cucu dia tu anak dia. Faham? Ayah cucu dia tu adalah anak dia. Kemudian pendapat muqabil kata, walaupun ayah kepada cucu dia tu ada, dia boleh ihramkan tanpa izin. Jadi senang je. Kalau si datuk ni nak ihramkan cucu dia dalam keadaan ayah cucu dia ada, senang je cara dia. Iaitu dia minta supaya ayah cucu dia izinkan dia. Khalas. Selesai. Faham? Saya salah. Bukan nak kena tunggu mati. Izinkan. Hatta kalau satu orang wali dia nak anak dia pergi umrah, dia tak mampu nak pergi, yang nak bawa tu adalah anak dia ataupun sepupu dia, ikutlah siapa nak bawa. Ni macam mana nak ihramkan anak dia ni yang belum baligh, dia tak pergi? Mudah aja, dia izinkan orang itu untuk ihramkan, maka sah untuk. Sebab itu dalam kitab yang disebut, siapa yang boleh ihramkan sabi, wali yumal atau ma'zunuhu. Faham? Wali yumal au ma'zunuhu. Jadi kena hafal. Faham? Dia fiqh bukan tidur boleh faham. Dia banyak benda cabang nak kena faham. Jadi yang wali yumal au ma'zunuhu, yang boleh ihramkan sahabi sama ada wali kepada sahabi itu ataupun orang yang diizinkan oleh wali itu. Jadi bila orang tu diizinkan, luas lah, siapa pun boleh. Faham? Hatta kalau dia perempuan pun boleh. Ma'zunuhu. Sebab itu ketika berbangkit masalah nikah online kan, yang nak nikahkan satu orang perempuan, wali dia. Jadi sekarang ni wali dia ada masalah rentas daerah masa PKP, lockdown. Jadi solusi yang dicadangkan, kita buat nikah online. Kita nak kekalkan juga ayah dia yang kahwinkan, tapi ayah dia tak boleh rentas. Maka dicadangkan solusi nikah online. Maksudnya ayah dia buat video call. Sedangkan nikah online itu kalau 4 mazhab tak sah. Kenapa kita nak pulun juga, bagi buat juga? Faham? Sedangkan masih ada solusi yang masih dalam lingkungan fiqh, yang tak ada khilaf. Mudah aja. Wali yang jauh itu
diizinkan orang yang dekat. Izin wakil. Sebab dalam ijab dan qabul boleh wakil. Dia wakil lah, siapa yang dilihat berada berhampiran boleh diwakilkan, keluarkan surat wakil, wakalah, dan selesai masalah. Faham? Itu solusi pertama. Solusi kedua, okey, apa masalah dia? Wali tak boleh rentah daerah. Bagilah dia rentah daerah. Betul tak? Macam mana boleh keluarkan surat Jabatan Agama, minta daripada MKN, antara pelepasan yang dibenarkan adalah untuk kahwin. Seperti mana pelepasan orang hantar barang boleh keluar pelepasan. Faham? Sebab Jabatan Agama kita ni ada link dengan bahagian tu. Itu solusi kedua. Solusi ketiga, tunggu dulu, jangan kahwin ni. Itu solusi terakhir lah. Yang mana satu? Nikah online tak perlu. Faham? Seterusnya, wa kadzal wasiyyu wa qayyimul hakim dunal akhi wal ammi wal ummi fil asah. Ada khilaf. Okey, kita tengok wasi dan juga qayyim. Dia wasi dengan qayyim ada khilaf. Wasi ni dia dalam kitab fiqh kita ada satu bab dia panggil bab wasiat. Satu lagi bab dia panggil bab wisayah. Wasiat lain, wisayah lain. Wisayah ni adalah orang yang mana dilantik oleh wali untuk jaga, menjadi penjaga anak dia selepas dia mati. Maka orang ni dipanggil wasi, wisayah. Dia wasiatkan supaya orang ni jaga anak dia, jaga harta semualah. Maka orang ni dipanggil wasi. Oleh kerana wasi ni dia menerima kuasa takbir harta, maka dia juga boleh ihramkan bagi pihak apa? Bagi pihak suami. Faham tak? Sebab wasi ni dia ada kuasa takbir harta suami. Kalau satu orang budak meninggal, dia yatim piatu, siapa yang uruskan harta dia? Dia ada harta atau waris kan? Kita tengok ada tak wasi lantikan ayah dia. Mungkin dia ada buat surat sebelum meninggal. Ada. Maka orang itulah yang akan diberi kebenaran untuk takbir harta dia. Contohnya budak yang yatim piatu ni tak ada wasi. Maka siapa yang akan mentadbir harta dia? Maka perkara ini perlu dirujuk kepada mahkamah kerajaan lah. Sebab dipanggil apa? Budak yang yatim piatu yang tak ada pentadbir, tak ada wali. Wali dia adalah kerajaan. Imam akan jadi wali dia. Al-imamu waliyu man la waliyalah. Faham? Imam akan menjadi wali kepada orang yang tak ada wali. Sama macam wali nikah. Dia ni tak ada wali. Tak ada budak perempuan ni. Siapa akan jadi wali di imam? Wali hakim. Jadi al-imam waliyu man la waliyulah. Man la waliyalah. Maka sekarang ni imam akan mentadbir. Jadi imam tak boleh nak tadbir, banyak kerja. Maka imam boleh lantik. Dia boleh lantik trustee yang jaga budak ni. Faham? Maka kita panggil dia dalam bahasa dia qayyim. Faham? Qayyim. Sebab tu dia panggil qayyimul hakim. Qayyim lantikan hakim. Pengurus yang dilantik oleh hakim. Boleh. Kalau imam sendiri mana boleh nak jaga banyak anak yatim kan. Jadi antara qayyim bagi hakim ni adalah Jabatan Kebajikan JKM. Sebab tu Jabatan Kebajikan Masyarakat ni dijaga anak-anak yang tak tahu mana mak bapak dia. Mereka ni dipanggil anak kerajaan. Budak-budak ni semua istilah dia dipanggil anak kerajaan. Bapak dia siapa? Kerajaan lah bapak dia. Kalau memang tak tahu, kita jumpa contohnya laqib ke apa semua, anak kerajaan, laqib. Seterusnya, ada khilaf tentang abang adik. Tak mungkin lah adik kan, dia pun suami, adik dia lagi suami.
abang. Jadi abang, pakcik dengan mak boleh tak ihramkan bagi pihak suami? Tak boleh. Muqabil asah kata boleh. Daripada tiga ni, yang lebih mungkin boleh adalah ibu. Faham tak? Sebab apa? Hadis yang datang tentang hajinya suami ni, hadis tu tentang ibu. Dia tanya, alihadha hajjun. Dia angkat anak dia. Dia pegang bahu anak dia. Dia pegang lengan. Nabi kata, ya, walaki ajrun. Jadi nampaklah dalil muqabil tu ada wajah kan. Sebab soalan itu datang tentang seorang perempuan, dia tanya, boleh tak haji untuk suami ni? Nabi kata boleh, dan kamu dapat pahala. Boleh lah, maknanya ibu suami kan ihramkan untuk anak dia. Betul tak? Tak boleh. Habis hadis tu. Maka ulama Syafi'i telah jawab. Ulama yang mentarjihkan kata tak boleh tu. Sebab yang boleh pun ulama Syafi'i juga. Yang mengatakan tak boleh pun ulama Syafi'i juga. Tapi yang rajanya tak boleh, berdasarkan kaedah-kaedah tertentu lah. Jadi kita kata Nabi sebut walaki ajrun tu, walaki ajrut tasabbuk. Faham? Walaki ajrun maksudnya min haisut tasabbuk. Untuk kamu dapat pahala. Dari segi apa? Dari segi kamu menjadi sebab budak ni buat haji. Macam mana pula ibu jadi sebab? Jadi ibu jadi sebab dia tashkil suami dia buat kan. Di segi tu. Faham? Kamu dapat pahala sebab kamu tanya soalan ni. Dengan soalan kamu tanya, maka jawapan diberikan, kamu dapat pahala. Sebab. Faham tak? Jadi bukan maksudnya walaki ajrun, oh perempuan ni, ibu ni dapat pahala sebab ibu tu telah hajikan anak dia. Tak. Ibu tu jadi sebab anak dia dapat diihramkan haji. Macam mana? Dari segi sebab. Siapa yang ihramkan? Ayah dia. Maksudnya, kalau ibu nak ihramkan haji bagi anak dia, senang je. Faham? Iaitu ibu tu mendapat wakil daripada ayah. Contohnya yang pergi umrah tu ibu, dia pergi dengan anak dia. Ayah tak pergi. Jadi macam mana dia nak ihramkan anak dia? Ayah tu yang merupakan pengihram sebenar izinkan. Faham? Bila izinkan boleh. Maksudnya boleh. Ada khilaf, tapi boleh. Fasahihu sihatuhu. Kemudian dibahaskan bagaimana cara dia si wali ni ihramkan suami. Macam mana tu bentuk dia? Nawai tu dia nak kena niat macam mana? Kaifiat pula. Dia nak pergi kepada kaifiat. Sifatul ihram. Wa fi syarhil muhadzab 'anil ashab. Bimujarradi zalika ay bimujarradi niyatil wali ja'la sabihi muhriman. Faham? Jadi cara dia niat dalam hati, sahaja aku mengihramkan anakku. Faham? Kalau itu anak lah. Sahaja aku mengihramkan fulan yang majnun. Maka kalau dia niat seperti itu, maka serta-merta bimujarradi zalika, serta-merta jadilah suaminya ataupun majnunnya sebagai orang yang berada dalam keadaan ihram. Kemudian dibahaskan. Ini semua benda yang dia khilaf ni berlaku sebab dia tak ada nas. Basic masalah ada nas. Basic masalah, iaitu boleh ihramkan suami. Itu je. Perincian cara nak ihram tak ada dalam hadis. Tak ada. Maka perlukan ijtihad daripada ulama. Maka bila ijtihad, dia ada ruang untuk khilaf. Faham tak? Maka ulama bahaskan. Okey, semasa wali tu dia niatkan untuk suami ataupun majnun, perlu tak majnun tu ada kat depan? Faham? Ataupun dia boleh suami dia duduk tempat lain, tapi dia niat ihramkan. Tanpa semasa dia niat tu ada suami di hadapan.
Muqabil asal kata ya, perlu. Perlunya hudur. Muktamadnya apa? Tak perlu. Faham? Wala yustaratu huduruhu wa muwajahatuhu fil asah. Tidak perlu hadirnya sahabi, maksudnya indan niyah. Hadir tu maksudnya apa? Indan niyah. Tak perlu. Tak ada kat depan pun tak apa. Yang penting dia tu sendiri niat, maka khalas, jadi. Lagi? Lagi. Okey. Ringkasnya, dia ada ayat yang lebih ringkas. Yang tadi kita tengok dalam Matan Al-Irsyad Ibn Muqri. Kamu tulis. Dia punya ayat ni ringkas. Maksudnya kesimpulan apa yang wali perlu lakukan bila dia nak ihramkan sahabi dia. Selepas dia dah ihramkan lah, nak niatkan, maka ditulis dalam Al-Irsyad, wa alaihi ihdaruhu wa amruhu bima qadarah wa niyabatuhu fima ajaza wa gharima ziyadata nafaqah wa wajiban bi ihram. Itu khulasah. Ini masalah ihram sabi ni, ini antara masalah yang kalau orang duduk dalam dunia mutawif tu, antara masalah yang tidak kurang pengetahuan. Saya sebutkan semalam, Jauhar baru keluarkan panduan. Sebab sejak akhir-akhir ramai pula orang minat nak bawa anak dia pergi, tapi tak reti, tak tahu dia punya kaedah dia. Maka dibuat panduan panjang lebar, berbagai lah. Macam mana kalau dokong dia, adalah berbagai masalah. Perlu tak dia bersih daripada najis, pampers. Kemudian kalau nak tawafkan dia, perlu tak dia punya kiri dia menghadap Kaabah ketika tawaf dan seumpamanya. Jadi khulasah dia, khulasah yang dalam mahal ini panjang, tapi khulasah dia, wa alaihi ihdaruhu wa amruhu bima qadara wa niyabatuhu fima ajaza wa gharima ziyadata nafaqah wajiban bihram. Wa alaihi ihdaruhu wa amruhu bima qadara wa niyabatuhu fima ajaza wa gharima ziyadata nafaqah wajiban bihram. Ada 5 poin. Pertama, wa alaihi, wajib atas wali ihdaruhu. Wali ni dia wajib menghadirkan sahabi. Kalau niat tak perlu hadirkan sahabi, tapi yang lain-lain semua dia kena bawa sahabi tu. Maka perincian bawa tu dalam mahali ni, dia kena bawa. Tengok, wa yatuful waliyu bihi. Ini contoh bawa lah. Wali dia kena bawa sahabi dia tawaf. Itu maksud wa yatuful waliyu bihi. Dia perlu mentawafkan sahabi dia. Maksudnya apa? Dia bukan mentawafkan bagi pihak. Dia bukan ayat dia wa yatuful wali anhu, bukan. Wa yatuful waliyu bihi. Ataupun dalam bahasa yang wa yutifu. Maksudnya apa? Masa tawaf dia kena bawa budak tu kat Kaabah. Dan budak tu kena pusing 7 kali. Walaupun sahabi, berdokong kan, berstroller, kena bawa. Dia tak boleh budak ni tidur kat hotel dengan mak dia, ayah dia tawaf kat atas. Wa yatuful waliyu bihi. So dia adalah syarahan kepada ihdaru. Lagi, wa yatuful waliyu bihi wa yusalli anhu. Yang ni
Sabi tak bolehlah nak buat sendiri. Jadi solat sunat tawaf wali buat kan. Betul tak? Itu jelas. Wa niyabatuhu fima ajaza. Dia merujuk kepada wali, dia menggantikan sabi pada perkara yang sabi tak boleh buat. Sabi ni mana boleh semayang, mana sah pun semayang. Sabi, syarat sah semayang kan mumayyiz. So kalau sabi tu dah mumayyiz, dia semayang sendiri, tak boleh wali dia semayang kan. Faham tak? Kemudian wa yas'a bihi, waktu sa'i dia kena bawa. Maka dia tafsiran perkataan wa alaihi ihdaruhu. Tawaf kena bawa, sa'i kena bawa, Arafah dia kena bawa pergi Arafah. Wa yuhdiruhu Arafatah, Muzdalifah kena bawa, wal mawaqifah. Dan juga dia kena bawa semua tempat-tempat yang kena ada. Faham? Kalau tempat tu wajib, wajiblah bawa. Kalau tempat tu sunat, sunat bawa. Faham? Wa yunaw, okey, sekarang ni melontar. Jadi melontar. Wa yunawiluhul ahjara fayarmiha in qadara wa illa rama anhu man la ramyal alaihi. Sekarang ni melontar. Jadi melontar, bukan semua sahabi boleh melontar kan. Jadi dia mentafsirkan wa niyabatu fi ma jaza. Jadi untuk melontar, dia bawa sahabi pergi tempat melontar. Tapi perbuatan melontar tu adalah apa? Dialah yang buat. Faham? Dialah yang buat. Kalau sahabi tu boleh berjalan pun dia tak sampai nak melontar, maka dialah yang buat. Rama anhu ay rama anis sabi man la ramya alaih. Cuma wali tu kalau dia nak melontarkan bagi pihak sabi, dia punya melontar kena buat dulu. Faham? Dia ada kaedah. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tak ada syarat. Orang yang nak melontar bagi pihak orang lain, dia kena selesaikan dia punya dulu. Faham? Semua dia kena melontarkan ada 3 jamrah. Dia kena selesaikan ketiga jamrah. Kita ambil masalah lain. Kalau tabung haji, orang tua kan tak larat nak pergi jamrah, dia boleh upah orang lain lontar. Boleh. Dia punya package dia, tabung haji minta RM300, 300 riyal. Faham? Bayar. Jadi orang yang nak melontar bagi pihak orang lain, kalau dia juga ada wajib melontar, dia kena selesaikan dia punya dulu. So dia ada 3 jamrah. Dia tak boleh buat macam ni. Okey, dia melontar jamrah pertama, dia punyalah 7. Kemudian dia lontar pula jamrah pertama juga untuk orang lain. Tak boleh. Dia kena selesaikan 1, 2, 3 habis, barulah apa? Jadi proses dia bukan senang. Waktu puncak kita nak boleh, dia tak boleh patah balik macam ni. Dia jamrah 1, 2, 3. Kita dah selesai 3, kita nak patah balik, tak boleh. Tak dibenarkan. Ada askar jaga. Jadi cara dia kena turun bawah balik, pusing dah, datang sini balik. Sedangkan jalan dia macam ni je. Sini datang je lah sini, nak turun bawah, pusing naik balik. Tak boleh. Sebab kalau dia buat macam tu jadi jam. Faham tak? Jadi proses dia tu lama lah. Kalau waktu puncak, dia nak datang balik sini sesak. Tapi sesak ke tak sesak, dia kena buat macam tu. Kalau mazhab Hanafi boleh. Faham tak? 7 untuk dia, 7 untuk orang lain. Lepas tu dia bagi nombor 2. 7 untuk dia, mazhab Syafi'i tak boleh. Ramyu anhu man la rami alaihi. Kemudian wal mumayyizu. Nampak? Yang kata semayangkan bagi pihak, itu kalau dia tak mumayyiz. Kalau mumayyiz, dia buat sendiri. Kalau dia dah mumayyiz tapi wali dia pergi semayangkan, jadi tak sah. Faham? Dia semayang sendiri, tawaf sendiri, sa'i sendiri. Kemudian sama. Zahirnya gitulah. Oleh kerana kita kiaskan masalah majnun kepada masalah sabi, semua masail tentang sabi itulah masail majnun. Semua.
Kemudian sama lah kalau si Majnun tu ni baling ni, dia boleh ikut juga arahan kan. Dia baling sendiri. Majnun kan besar. Jadi kalau cakap baling, dia tak faham. Baling tu apa? Ingat baling Kedah tu. Tak faham. Cakap baling, tak faham. Itu buatkan lah. Tapi kalau baling, cakap baling, ada Majnun boleh faham kan. Baling bagi kena, dia boleh faham arahan tu. Dia buatlah sendiri. Faham? Kemudian dibahaskan orang yang koma, pingsan. Dia pergi umrah, belum sempat ihram pingsan. Koma lah. Pingsan sekejap, koma lama. Jadi macam mana ni? Boleh ke kita ihramkan untuk dia? Tak boleh. Sebab tak boleh nak kiaskan. Dia punya jami' ataupun illah yang menghimpunkan adalah zawalul aqli ataupun adamul aqli. Orang yang pingsan, dia bukan orang yang tak ada akal. Dia ada akal. Faham? Jadi tak bolehlah kita nak kiaskan mughma alaih dengan sabi. Lain, faham? Mughma alaih ni orang yang ada akal. Sebab tu mughma alaih ni mukallaf. Faham tak? Mughma alaih mukallaf. Kalau contoh orang tu dia pingsan, sehari suntuk pingsan dalam bulan puasa, sebelum subuh sampai buka puasa pingsan, maka puasa hari tu tak sah, tapi kena qada. Faham? Maka menunjukkan dia kena qada tu menunjukkan bahawasanya dia mukallaf. Faham? Kalau dia tak mukallaf, contoh orang gila, dia gila bulan puasa, dia tak perlu qada sebab dia tidak mukallaf. Jadi tak boleh. Li'annahu laysa bizailil aqli wa bur'uhu marjuun 'alal qurbi. Maka tak bolehlah buat haji bagi pihak. Cuma dalam mazhab Syafi'i ada surah yang kita boleh buat haji bagi pihak orang yang dewasa, iaitu dalam masalah apa dipanggil ma'dub, orang lumpuh. Maka boleh buat haji untuk dia dengan syarat tertentu. Wallahu a'lam. Jadi yang tadi ibarat tu wa alaihi ihdaruhu wa amruhu bima qadara. Okey, jelas. Wa niyabatu fima ajaza. Jelas. Jadi dua ibarat terakhir tu kemudian. Ringkasnya, bila kita bawa anak tu pergi umrah, dia adalah kos kan, betul tak? Package contohnya. Package apa semua. Boleh tak bapak tu guna duit budak tu? Anak dia semangat lagi Mekah, tapi tak balik lagi. Dia kata boleh, tapi pakai duit sendiri lah, duit raya anak dia. Boleh tak? Tak boleh. Kalau dia nak bawa anak dia pergi umrah, pakai duit dia. Dia tak boleh guna duit anak tu. Walaupun dia kata dia nak, budak punya iradah ni tak muktabar. Faham? Budak-budak yang belum balik, dia punya iradah ke redha semua tak muktabar, tidak dikira. Sebab itu yang dimaksudkan wa ghairima ziyadatan nafaqah. Wali yang kena tanggung lebihan nafaqah. Nafaqah biasa, kalau budak tu kaya, nafaqah biasa dia pakai duit dia. Bapak tak wajib tanggung nafaqah anak yang kaya, tak wajib. Pakai duit anak tu, beli pampers, beli. Kalau anak tu banyak duit, dia ada waris daripada mak dia meninggal kan, duit banyak. Ya, anak dapat hisah banyak duit. So ayah tak wajib guna duit dia untuk beli pampers anak dia. Guna duit anak tu, dia manage. Tapi dengan sebab dia bawa anak tu pergi umrah, kos bertambah lah. Pelbagai kos perjalanan, kos makanan mahal. Maka lebihan daripada nafkah biasa tak boleh menggunakan duit suami. Sebab apa? Punca lebihan nafkah tu adalah daripada ayah tu. Ayah tu yang menyebabkan nafkah naik. Kalau ayah dia tak bawa pergi umrah, maka tak adalah kos-kos ni kan. Maka oleh kerana budak tu bukan wajib pun pergi umrah, kita yang jebakkan dia sehingga dia perlu tanggung ni. Maka siapa yang kena tanggung? Ayah. Tak boleh guna duit anak. Itu yang dimaksudkan wa gharima ziyadatan nafaqah wa wajiban bi ihram. Wa wajiban bi ihram ni maksudnya dam. Kalau budak ni dia langgar larangan ihram, dia langgar lah. Budak-budak pakai minyak wangi tak boleh, dia pakai. Cabut bulu tak boleh, dia cabut dia. Jadi siapa yang nak kena tanggung? Siapa yang nak kena tanggung bayar dam?
ayah. Faham? Ayah tu yang kena bayar, pakai duit ayah, bukan pakai duit suami. Faham? Dua masalah ini berasaskan kaedah tasarruful wali fi mali muwallihi bimaslahah. Faham? Penggunaan wali terhadap harta muwalli dia adalah berasaskan maslahat. Luar daripada maslahat tak boleh. Macam ni kan, tak ada maslahat pun untuk dia bawa awal, tak ada. Budak tu tak wajib pun. Kalau dia nak bawa juga, tanggung semua. Kalau budak ni buat larangan ihram, langgar, semua dia tanggung. Kalau dia sanggup tanggung, dia bawa. Kalau tak, dia tak payah bawa. Bawa lah pergi umrah, tapi tak perlu ihramkan dia. Faham? Tak perlu ihramkan dia. Wallahu a'lam bissawab.